Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar. Saya harap pelajar dalam keadaan sehat, stay safe dan juga stay home. Okay, untuk kelas kita kali ini kita akan sambung, yaitu kita masuk pada bab baru, yaitu bab 3 algoritma. Okay, standard pembelajaran kita adalah yang pertama. Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, pelajar dapat mengenal pasti ciri-ciri search, yaitu linear dan binary, dan short, yaitu bubble dan bucket dengan baik. Okey, 3.1 Pembangunan algoritma. Okey, faedah yang diperoleh daripada kajian serta pembangunan algoritma yang dilakukan adalah yang pertama, memahami bagaimana komputer memproses ruatan, tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan. Okey, yang kedua adalah mempelajari cara menulis algoritma, iaitu pseudocode dan jata alih yang teratur dan mudah dibaca dan dipahami. Okay, yang ketiga adalah mempelajari cara menulis algoritma dengan cekap, dan yang terakhir adalah mempelajari cara melakukan penambahbaikan pada algoritma. Okay, seperti yang pelajar sedia maklum, algoritma ini terdiri daripada dua. Yang pertama adalah pseudocode dan yang kedua adalah jata alih. Okay, 3.1 iaitu yang pertama adalah ciri-ciri search. Search adalah proses mendapatkan sesuatu item tertentu yang terkandung dalam satu senarai. Yang kedua, membantu manusia untuk mendapatkan maklumat yang kendaki dengan cepat. Okay, dalam search ni terdapat dua jenis, iaitu yang pertama adalah linear search, yang kedua adalah binary search. Okay, linear search, teknik untuk mendapatkan item yang dikehendaki dalam satu senarai linear. Yang kedua adalah ciri bermula daripada item pertama senarai sehinggalah item dikehendaki diperoleh. Okay, yang ketiga, proses ini memakan masa yang lama kerana item disemak secara satu persatu. Dan yang terakhir adalah sekiranya item dikehendaki tidak diproses sehingga carian selesai, maka carian akan ditamatkan tanpa hasil. Okay, kita akan pergi kepada contoh penggunaan linear search, iaitu pelajar boleh rujuk pada muka surat 63. Okay, diberi situasi. Okay, Irina dan kakaknya Isma ingin membeli buah mangga untuk membuat puding. Mereka pergi ke sebuah pasar raya dan yang menjual buah-buahan. Terdapat beberapa bahagian yang diletakkan dengan pelbagai jenis buah-buahan di sepanjang ruangan jualan buah-buahan. Irina dan Isma berjalan di sepanjang ruang jualan buah-buahan itu untuk mencari buah mangga. Buah-buah yang terdapat dalam setiap bahagian adalah seperti berikut. Okay, yang bahagian pertama adalah buah pisang, yang kedua adalah buah manggis, bahagian ketiga adalah buah mangga, bahagian keempat adalah buah naga, dan bahagian kelima adalah buah limau. Okey, contoh pencarian menggunakan linear search ni, yang pertama adalah mencari bahagian pertama, iaitu carian bermula di bahagian pertama, iaitu adakah bahagian pertama ini buah mangga. Jika tidak, okey, carian akan menuju kepada bahagian kedua, dan seterusnya jika pada bahagian kedua ini adalah buah manggis, yang mana ia adalah bukan buah mangga. Okey, ia akan pergi kepada langkah yang ketiga, iaitu mencari bahagian ketiga kerana bahagian kedua bukan item yang dikehendaki. Okey, proses ini akan berterusan sehinggalah item yang dikehendaki dapat dicari. Yang ketiga, langkah yang keempat adalah bahagian ketiga merupakan item dikehendaki dan carian dihentikan. Okey, item ketiga ini adalah item yang dikehendaki, iaitu buah mangga. Okey, pada bahagian ini carian akan dihentikan selepas item yang dicari atau dikehendaki ditemui. Okay, itu merupakan contoh bagi ciri-ciri ataupun pencarian menggunakan linear search. Yang kedua adalah ciri-ciri bagi binary search. Yang pertama, binary search adalah teknik carian yang melibatkan keputusan dua pilihan, iaitu lebih efisien dan menjimatkan masa berbanding dengan linear search kerana tidak perlu menyemak setiap item dalam senarai. Dan yang ketiga adalah ini sesuai digunakan untuk item yang banyak. Okay, ini merupakan contoh pencarian menggunakan binary search, iaitu pelajar boleh rujuk pada buku teks. Okay, yang pertama, langkah pertama adalah letakkan indeks setiap item dalam senarai. Contohnya, diberi satu senarai terdiri daripada nombor seperti 12, 30, 35, 39, 45,
42, 48, 50, 53 dan 62. Okey, nombor dicari adalah 35. Langkah yang pertama adalah indeks dalam satu senarai bermula dengan kosong. Okey, bagi nombor pertama adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan juga 8. Okey, langkah yang kedua adalah kena pasti item pertengahan dalam senarai. Okey, untuk mencari item ni formula yang digunakan adalah indeks terkecil iaitu 0 pada 12 ni dan indeks terbesar iaitu 8 pada angka 62. Okey, dibahagi dengan 2 iaitu 0 tambah 8 bahagi 2 bersamaan dengan 4. Maka item pertengahan senarai ini berada pada indeks 4 iaitu 42. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada langkah yang ketiga iaitu bandingkan item yang dicari dengan item pertengahan. Okey, item yang dicari iaitu 35 di sini lebih kecil daripada 42. Oleh itu item bagi 42 dan item-item selepasnya diabaikan kerana 35 ni lebih kecil daripada 42. Jadi ia akan menghasilkan satu item pertengahan yang baru iaitu terdiri daripada 4 angka pada 4 indeks iaitu 12, 30, 35 dan 39. Okey, item 42 hingga 62 ini diabaikan tadi kerana nilai item dicari iaitu 35 lebih kecil daripada 42. Okey, seterusnya langkah yang kelima adalah bandingkan item pertengahan dengan item yang dicari. Okey, item pertengahan tadi adalah di sini adalah 30 dan item yang dicari adalah 35. 35 lebih besar daripada 30. Okey, oleh sebab 35 lebih besar daripada 30 maka item 30 dan item sebelumnya diabaikan. Okey, 12 dan 30 ini diabaikan kerana nilainya lebih kecil daripada 35. Seterusnya ia akan membentuk satu item pertengahan yang baru. Seterusnya adalah bandingkan item yang dicari iaitu 35 dengan 39. Okey, selepas itu item kita bandingkan item pertengahan dengan nombor dicari iaitu 35 dengan 35. Okey, didapati 35 ini bersamaan dengan 35 iaitu seperti item yang kita cari. Okey, oleh pada itu carian ini adalah selesai kerana item dicari adalah 35 yang berada pada indeks 2. Okey, seterusnya adalah ciri-ciri short. Okey, short ni merupakan proses ataupun menyusun item-item dalam satu senarai linear mengikut urutan tertentu. Okey, dalam perkomputeran short ini adalah teknik yang penting untuk mendapatkan maklumat secara tepat dan cepat. Okey, short ini terdiri daripada dua iaitu bubble short dengan bucket short. Kita akan pergi secara lanjut. Okey, bubble short adalah merujuk pada satu teknik pengisian yang mudah untuk mengisi item dalam senarai mengikut urutan menaik dan urutan menurun. Pembandingan dilakukan pada semua senarai sehingga item yang berada pada susunan dikendaki iaitu sama ada menaik atau menurun. Okey, ini merupakan contoh isian menggunakan bubble short iaitu pelajar boleh rujuk pada muka surat 69. Okey, langkah yang pertama adalah bandingkan dua item yang pertama dalam senarai. Okey, pada contoh 3.5 ini diberi isian mengikut urutan menurun iaitu menggunakan bubble short. Nombor yang diberi adalah 4, 1, 9, 5 dan juga 3. Langkah yang pertama adalah bandingkan dua item yang pertama iaitu 4 dengan 1. Oleh sebab 4 lebih besar daripada 1, maka tiada sebarang penukaran tempat dilakukan. Okey, yang seterusnya adalah bandingkan dua item yang seterusnya. Okey, kita bandingkan 1 dengan 9. Bandingkan dua item ini iaitu 1 lebih kecil daripada 9, maka penukaran tempat dilakukan antara 1 dengan 9. Langkah yang ketiga adalah bandingkan 1 dengan 5. Penukaran perlu dilakukan kerana 1 lebih kecil daripada 5 iaitu 5 kita tukarkan posisinya kepada 1 tadi di sini. Kita tukarkan. Seterusnya adalah bandingkan item 1 dengan 3. Okey, langkah 4 ini dua item seterusnya dibandingkan iaitu 1 lebih kecil daripada 3 maka kedudukannya berubah. Okey, 3 ni tadi kita swap dengan 1 iaitu kerana 3 ni lebih besar daripada 1. Seterusnya adalah kesemua item melalui proses bubble sort tetapi senarainya belum berada dalam urutan menurun, maka proses pembandingan diulang semula. Okey, pada langkah 5 sehingga langkah 6 setiap item dibandingkan satu persatu
bagi mendapatkan susunan secara menurun, yaitu nombor besar pada bahagian hadapan dan nombor kecil pada bahagian hadapan. Dan hasilnya pada kita lihat pada langkah 8, yaitu bandingkan item terakhir oleh 31, maka kedua-dua item tidak perlu ditukar. Okey, selepas selesai semua proses itu, semua nombor telah dibandingkan daripada item yang pertama sehingga item yang terakhir, yaitu dapatlah terhasil susunan menurun, yaitu terdiri pada nombor seperti 9, 5, 4, 3 dan juga 1. Okey, setelah selesai daripada semua item ini telah selesai untuk dibandingkan, iaitu terhasil nilai atau item menurun, maka secara automatik proses bubble shot akan terhenti sekiranya nombor item dan nombor turutan dalam keadaan menurun seperti yang dikehendaki. Itu merupakan contoh-contoh bagi isihan menggunakan bubble shot. Seterusnya adalah ciri-ciri shot ataupun bagi bucket shot. Yang pertama adalah satu teknik menghasilkan item dalam senarai ke dalam baldi ataupun bucket. Item-item ini di dalam baldi akan disisihkan dan disusun semula ke dalam senarai. Bilangan baldi yang diperlukan bergantung kepada pengatur cara dan bilangan item dalam senarai perlu disisihkan. Okey, kita pergi kepada contoh penggunaan bucket shot. Yang pertama adalah sediakan bucket dalam tetapan jumlah item. Contohnya pada contoh 3.5 itu isian mengikut urutan naik menggunakan bucket, diberi huruf ataupun abjad H, C, D, E, F, G, B, E, I dan juga J. Langkah yang pertama adalah sediakan 3 buah baldi, iaitu 3 buah bucket, dan tetapkan julat yang sesuai bagi item diletakkan dalam setiap baldi. Okey, untuk bucket yang pertama item S sehingga C, bucket yang kedua adalah item D hingga F, dan bucket yang terakhir iaitu G hingga J. Langkah yang kedua adalah masukkan item-item yang perlu disisihkan ke dalam baldi mengikut julat yang betul. Contohnya pada baldi yang pertama adalah abjad yang perlu dimasukkan adalah B, A dan juga C. Untuk baldi kedua adalah bucket yang kedua adalah abjad yang perlu dimasukkan adalah E, D dan juga F, dan yang ketiga adalah bucket yang terakhir, abjad yang perlu dimasukkan adalah I, H, G, J. Okey, langkah yang ketiga adalah langkah yang terakhir, iaitu isi item-item dalam baldi secara berasingan dan masukkan semula item-item telah dimasihkan dalam senarai. Okey, pada bahagian ini kita akan susun abjad ini mengikut urutan, iaitu pada bucket A. Okey, pada bucket A ni kita akan susun daripada abjad yang pertama A, B, C, dan untuk bucket yang kedua T, E, F, iaitu mengikut urutan, dan bucket yang ketiga adalah G, H, I dan juga J. Okay, ini merupakan contoh bagi ciri shot bagi bucket shot. Okay, pelajar boleh rujuk buku teks untuk maklumat yang lebih detail. Okay, seterusnya adalah 3.1, iaitu persamaan dan perbezaan ciri-ciri search dan juga search. Okay, yang pertama adalah perbezaannya. Bagi search ialah untuk mencari item tertentu dalam satu senarai, manakala untuk shot pula adalah mengisihkan item-item dan senarai mengikut urutan naik ataupun menurun. Okey, persamaan bagi kedua-dua jenis algoritma ini adalah, yang pertama adalah memerlukan satu senarai, yang kedua adalah memerlukan algoritma, yang ketiga adalah linear search dan bubble search sesuai digunakan untuk senarai yang mempunyai item yang sedikit, manakala binary search dan bucket search adalah sesuai untuk digunakan untuk senarai yang mempunyai item yang banyak. Okey, ini merupakan secara ringkasnya apa yang kita pelajari untuk kelas pada hari ini, iaitu kita telah mempelajari mengenai search dan juga search, iaitu mempunyai beberapa jenis subtopik. Yang pertama adalah search ini terdiri daripada dua jenis. Yang pertama adalah linear search dan binary search, dan yang kedua untuk short pula terdiri daripada dua jenis juga. Yang pertama adalah bubble shot dengan bucket shot. Okey, pada kelas pada hari ini juga cikgu telah tunjukkan bagaimana cara membangunkan ataupun menggunakan ciri-ciri search, iaitu search dan juga shot. Okey, untuk kelas hari ini. Okey, setakat itu untuk kelas hari ini. Untuk latihan pengukuhan cikgu akan bagi pada grup WhatsApp. Okey, terima kasih kepada pelajar yang menonton video ini. Akhir kata daripada saya, sekian, terima kasih, stay safe dan juga stay home.